dan kami insya-Allah akan menyusuli kamu satu masa nanti. Maka yang pertama, poin yang pertama, sebab masa tak panjang diberikan. Saya nak panjang tapi masa diberikan limited sangat. Alhamdulillah, tuan-tuan akan dapat balik awal. Sekarang ada yang bercadang nak duduk sampai subuh sini. Tak ada. Saya pun tak balik. Poin yang pertama, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, umur umat Rasulullah tak panjang. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 70. Saya sekarang umur 41 tahun. Tahun depan 2-3 hari lagi 42 tahun. Tahun masih. Kalau tahun Hijri sudah 42 ataupun 43 tahun. Maka umur umat Rasulullah 60 70. Lebih daripada itu subsidi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakannya tak lepas 70. Kadang-kadang 50 lebih pun tak lepas. Ada yang mati awal. Maka Allah Subhanahu wa taala temukan mereka dengan suatu perjalanan yang sangat-sangat hebat bagi orang beriman kepada Allah, dan sangat-sangat mendukacitakan bagi orang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mafhumnya, apabila seorang mukmin menghadapi saat-saat kematiannya, maka turunlah para malaikat yang berwajah cerah putih wajah mereka, yang membawa kain kafan daripada langit, daripada syurga, dan mereka menunggu roh orang itu untuk keluar daripada badannya. Maka datanglah malakul maut yang kita sebut sebagai malaikat Israel, yang kita sebut dalam lagu, bila Israel datang memanggil. Israel bukan panggil kita, Israel mari nak cabut nyawa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sempat melihat arwah ibunda saya meninggal dunia. Waktu nazak dia itu, nazak maknanya waktu dicabut roh dia, kita boleh dengar bagaimana kesakitan yang berlaku, sama seperti mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada kesakitan. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku tidak pelik melihat orang susahnya mati sampai aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi menghadapi sakaratul maut. Maka tuan-tuan sekalian, tak kala mana malakul maut datang bertemu dengan orang yang beriman kepada Allah, insya-Allah kita semuanya orang beriman kepada Allah. Amin Allahumma amin. Tak kala mana kita nak mati satu masa nanti, kalau orang beriman kepada Allah, malaikat akan berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu ke arah redha Allah Subhanahu wa taala dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, bila mana roh seorang yang beriman kepada Allah keluar daripada jasadnya, sama seperti mana air yang keluar daripada cerik, senang saja keluar. Tak kala mana roh dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh malakul maut. Walaupun saya nyatakan tadi mati itu sakit, sehingga digambarkan tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala ibaratnya kita memasukkan duri dalam satu tempat. Masuk duri dalam badan, kita tarik sentak duri tersebut. Begitulah kesakitan kematian. Yang saya tak nak cerita lebih, sehingga saya mati dulu satu masa nanti, dan kita semua akan merasai dha'iqatul maut, sakit, kesakitan, ataupun bila mana kematian itu datang kepada kita. Maka tak kala mana roh keluar daripada jasad, maka dikafankan roh itu dan dibawa naik ke langit, semerbak bau harum, semerbak kasturi. Maka dibawa naik ke langit, tembus langit ketujuh. Setiap langit bertemu dengan para malaikat yang memuji, wangian apakah ini? Siapakah si fulan ini? Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala mana sampai di langit ketujuh, Allah Subhanahu wa taala kata, catatkan hamba kau ini di tempat yang dinamakan Illiyin, tempat tertinggi. Kemudian roh dihantar kembali ke kubur. Naik dulu langit ketujuh, dah dicatatkan oleh Allah, lepas turun ke dalam kubur roh kita. Maknanya kata ulama, roh beserta jasad ada dalam kubur sekarang, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala itu datang dua malaikat pula yang kita namakan sebagai malaikat Munkar dan Nakir, yang datang bertanya kepada kita beberapa soalan. Bagi orang beriman kepada Allah, soalan yang ditanya semua dapat dijawab dengan baik.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menukarkan taman kubur yang dikatakan sempit itu menjadi raudhatan min riyadil jinan, taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab waktu kita solat jenazah, tuan-tuan sekalian, ada orang kadang-kadang dia tak reti nak solat jenazah. Alangkah malangnya manusia yang beriman kepada Allah solat jenazah tak reti. Alangkah malangnya manusia mempunyai anak tapi tidak mampu mengimamkan solat ibu dan ayah dia. Alangkah malangnya menjadi seorang suami, tak kala isteri kamu meninggal dunia, kamu tak mampu menjadi imam kepada solat jenazah isteri kamu. Alangkah malangnya kamu seorang anak, kamu tak dapat membacakan doa kepada ibu dan ayah kamu, tak kala mana mereka sedang mati. Alangkah malangnya tuan-tuan menteri Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu buat macam-macam, tapi terakhir sekali waktu ibu sedang nazak, waktu ayah sedang nazak, yang Nabi katakan laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan kepada orang yang mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Tapi anak kita tak mampu nak ajar kita, tuan-tuan. Anak-anak tak mampu nak ajar kita waktu kita sedang menghadapi saat-saat sakaratul maut. Apatah lagi nak harap daripada anak untuk imamkan salat kita. Allahu Akbar, takbir yang pertama kita baca suratul Fatihah. Ada anak tak salat jenazah untuk mak dia, dia tak reti, dia tidak tahu. Kehidupan dia hanya untuk dunia, 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 dunia. Akhirat ibu dan ayah tak kisah. Padang muka kamu wahai ibu dan ayah mendapat anak seumpama itu. Atas muka dunia dilebihkan akademik daripada dunia diniyah agama. Maka terimalah nasib kamu, kamu tidak disolatkan oleh anak dan oleh ayah, oleh anak kamu, oleh zuriat kamu sendiri. Allahu Akbar, kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad paling kurang, tapi anak tak mampu nak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, ampunkan dosa dia. Kenapa anak perlu jadi imam? Sebab itu mak kita. Kita tahu apa yang mak kita buat, kita tahu apa yang ayah kita buat, tapi orang lain tak tahu, tuan-tuan sekalian. Tok imam masjid tak tahu apa yang ayah kita buat. Ada anak yang kadang-kadang jadi imam cepat sungguh, dia baca doa, tuan-tuan tak tahu dia baca doa apa waktu tu. Kemudian takbir yang keempat, ada orang bagi salam terus, tapi ada satu doa dianjurkan oleh para ulama, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikan kubur ayah saya. Kalau mak kita, Allah maj'al qabraha, ya Allah jadikan kubur mak saya raudhatan, taman daripada taman-taman syurga. Alangkah bangganya seorang ibu bila mana anak yang mensolatkan dia. Alangkah bangganya seorang isteri bila mana suami yang solatkan dia. Alangkah bangganya tuan-tuan menteri Allah Subhanahu wa taala, anak dapat menadah tangan berdoa kepada Allah, merintih kepada Allah, ini ibu saya wahai Allah, ampunkan dosa ibu saya wahai Allah. Tidak diserahkan kepada imam, diserahkan kepada Tok Bilal. Bukan saya katakan salah Tok Imam nak baca, Tok Bilal nak baca, silakan, tapi afdal anak-anak kalian membaca doa untuk kalian. Bacalah doa, minta kepada Allah, jangan tertakluk kepada buku. Minta kepada Allah, jangan malu kepada orang ramai yang datang salat jenazah ibu kamu dan ayah kamu. Kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diserahkan kepada orang lain tanggungjawab tersebut. Anak-anak sibuk update status Facebook. Ini ketahuilah kita semua ni akan mati belaka. Yang kedua, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dinyatakan oleh para ulama seperti mana saya sebut juga seperti selalu tadi, mati itu sakit. Mati itu sakit kecuali mati syahid yang tidak sakit. Mati syahid ada bukti. Para sahabat Nabi, ada riwayat mengatakan ada seorang sahabat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu nak apa? Dia kata, ya Rabb, wahai Tuhan, kembalikan aku ke dunia, aku nak pergi perang, aku nak syahid, mati balik, hidup balik, mati balik. Itu mati syahid yang tidak ada rasa sakit. Walaupun kita nampak mukanya pecah, kepalanya pecah, perutnya terburai,
tapi hakikatnya mereka mati ibarat dicocok duri semata-mata saja. Itu mati syahid. Tapi kita tak pergi pun ke Gaza. Saya pun dah pergi ke Gaza. Suruh boykot je, jangan makan KFC, jangan makan McD, jangan pergi tempat-tempat yang pro-Israel. Itu pun kita gagal nak buat, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kata nak cerita pergi berjihad. Yang benda kecil pun kita tak mampu nak buat, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mati itu sakit. Saya sebut tadi ibunda saya Sharifah Maznah binti Said Bakar Al-Habashi rahimahullah. Meninggal 5 bulan 10 tahun 1998. Lama dah, 20 tahun lebih meninggal dunia. Saya tengok bagaimana mak saya meninggal dunia. Waktu ayahanda saya meninggal dunia 5 hari bulan 2 2018, saya duduk di Perak, ayah saya di Kuantan. Adik saya call, dia kata, "Keri, abah tak ada dah." Saya tanya adik saya, "Abah pergi mana?" Dia kata, "Abah tak ada dah." Waktu tu saya dengar berita pukul 6 petang. Saya balik ke Kuantan ibarat macam terbang, tuan-tuan sekalian. Macam terbang balik tu. Ibaratnya pecut, tak tahulah berapa banyak saya pecut, berapa jauh saya pecut. Tapi gambaran tu datang belaka, memori semua mari, semua mari. Semua kita hadapi, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak kala mana orang telah pergi meninggalkan kita. Tapi tak kala mana mereka ada bersama dengan kita, kita sia-siakan mereka. Kita sia-siakan mak kita, kita sia-siakan ayah kita, kita sia-siakan isteri kita, kita sia-siakan anak kita, sahabat kita, guru-guru kita, banyak kita sia-siakan. Maka waktu saya melihat, tuan-tuan mati Allah, kematian orang yang mati dalam keadaan yang biasa ni, betul lah sabdaan baginda Nabi Sadiqul Masduq, "Inna lil mauti la sakarat." Mati itu penuh dengan kesakitan kematian. Itu sebab kita baca, "Allahumma a'inni ala sakaratil maut." Ya Allah, bantulah saya waktu sakaratul maut. Sebab kita belajar waktu nak mati, datanglah iblis dengan usaha dakwah, dakwah dia yang terakhir untuk menyesatkan kita daripada ingat kepada Allah. Jauhnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab ulama kata, istiqamahlah dengan membaca doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Kata ulama, kalau kita istiqamah baca doa ni, tak kira waktu bila, dan afdal selepas solat kita baca doa ini, maka tak kala mana iblis datang mengacau kita waktu kita tengah sakaratul maut, Allah utuskan malaikat untuk menepis iblis, jauhkan daripada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Poin yang ketiga, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, saya nak sebut kepada tuan-tuan, selepas kita meninggal dunia, kita akan pergi ke satu alam namanya barzakh. Barzakh bahasa Arab, bahasa Melayunya maksudnya al-hajizu baina syai'aini, dinding antara dua keadaan, iaitu alam dunia dan alam akhirat. Yang sekarang kita nampak barzakh ni bukan dalam kubur. Kalau orang mati duduk atas darat tu pun dia tetap berada di alam barzakh. Alam barzakh lebih luas daripada alam dunia ini, kata ulama. Alam barzakh lebih luas daripada alam dunia. Seperti mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang saya sebut pada awal tadi, Allah jadikan kubur orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejauh mata memandang. Allah bukakan pintu syurga buatnya. Datanglah haruman-haruman syurga, maka tidurlah mereka seperti mana pengantin baru yang tidur dengan penuh lena dan penuh kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bagi orang beriman kepada Allah. Ada seorang wali Allah lalu di tanah perkuburan. Dia lalu kat tanah kubur, duduk dekat kubur. Kita tobat tak duduk kat kubur, kecuali malam ni duduk sekejap nak dengar tazkirah. Duduk dekat kubur, bertafakur kepada Allah. Bukan update status Facebook, bertafakur kepada Allah. Tiba-tiba dia tertidur. Kita tobat tak tidur kat kubur, dia tidur dekat kubur. Bila dia tertidur, dia termimpi. Biasalah mimpi. Dia bermimpi waktu tu dia bertemu dengan ahli kubur. Semuanya keluar daripada kubur masing-masing sambil mencari, mengutip cahaya-cahaya yang sampai kepada mereka, kecuali ada satu kubur seorang perempuan yang duduk dalamnya, cahaya masuk, berdesuk-desuk masuk dalam kubur dia. Maka dia rapati kubur perempuan tersebut dan dia bertanya kepada perempuan itu, "Wahai fulanah, apa amalan kamu yang berbeza sungguh aku lihat antara kamu dengan ahli kubur yang lain?"
Kata perempuan tersebut, aku ada seorang anak lelaki. Anak aku ni berniaga di pasar. Jika tidak ada pelanggan, dia akan bacakan Al-Quran dan Al-Quran itu disalurkan pahalanya kepada aku. Itulah balasan Allah kepada aku, ganjaran yang Allah beri sebab anakku menghantar pahala kepada dia. Kita agak-agak anak hantar pahala ke tak, tuan-tuan? Macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pernah tanya anak saya, Umar. Saya Abdul Rahman pun ada nombor 2 anak. Kamu berkali doa untuk Abah? Kamu berkali doa untuk Abah? Pernah orang tanya anak-anak tuan-tuan, berapa kali koma ni doa untuk mak? Mesti dia, kalau anak yang soleh, mak hari-hari saya doa. Berapa kali? 5 kali sehari. Alal aqal, paling kurang 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Rabbi ufilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baca doa. Tiba satu ketika, bila mana dia terjaga daripada tidur, dia pergi kat pasar yang makcik tersebut. Dia pergi betul-betul, memang ada budak laki-laki yang membaca Al-Quran waktu pelanggan tak ada. Dia rapati orang lelaki tadi, dia kata, Ibshir ya syabab, baca gembiralah kamu wahai pemuda. Sesungguhnya aku bermimpi bertemu dengan ibumu dan ibumu selesa dalam kubur sekarang. Selang berapa lama dia datang balik dekat kawasan perkuburan, duduk, tertidur lagi, dan kali ini mimpi pula sekali lagi. Dia mimpi kali ini dia melihat semua ahli kubur keluar daripada kubur masing-masing, termasuk makcik tadi. Makcik tadi pun keluar juga. Maka dia tanya pula kepada makcik, wahai makcik, apa dah jadi? Sebelumnya aku melihat kamu selesa duduk dalam kubur, pahala datang berdesup kepada kamu, dan sekarang kenapa kamu mengutip pahala? Jawabnya, dia kata, anakku seorang itu telah meninggal dunia dan tidak ada lagi waris untukku. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min salas. Bila mati seseorang manusia, saya mati, tuan-tuan mati, terputuslah amalan kita. Tak lagi masjid dah. Semayang tak boleh, zakat tak boleh, puasa tak boleh, haji tak boleh, umrah tak boleh, semua tak boleh. Illa min salas, kecuali 3. Salah satunya, waladin salih yad'u lahu. Anak yang salih yang mendoakan kita. Alangkah bagusnya tuan-tuan kalau dapat seorang anak yang sentiasa bacakan doa untuk kita setiap hari. Setiap kali teringatkan ayah, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu orang terbaik tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita duduk dalam kubur satu masa nanti, hadirin sekalian, bukan masa yang sekejap bagi orang derhaka kepada Allah. Bagi orang beriman kepada Allah, bila masuk dalam kubur, mereka menanti-nanti bila Allah nak kiamatkan bumi ini. Tapi bagi orang derhaka kepada Allah yang tidak dapat menjawab soalan munkar dan nakir, yang tak dapat keselesaan dalam kubur, hidupnya sangat susah di alam barzakh sekarang. Seperti mana Nabi SAW, Nabi lalu dekat 2 kubur. Nabi kata 2 orang ni sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka telah diazab oleh Allah bukan sebab perkara yang besar, tapi sebab tidak menjaga air kencingnya saja. Air kencing tuan-tuan mati Allah tidak dibasuh dengan baik dan sebagainya. Maka alam barzakh satu alam yang disediakan Allah kepada saya, kepada Haji Zul, Ustaz Zul, kepada semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada kita bersedia ataupun tidak, Allahu a'lam. Yang terakhir sekali hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, bila mana kita berada di alam barzakh, kita masuk satu alam yang mana digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebut oleh kubur setiap hari dia berkata-kata, kubur ni ana baitut turab, akulah rumah tanah. Ana baitul ghurab, akulah rumah untuk orang yang dagang. Ana baitud dud, akulah rumah tempat ulat-ulat duduk. Kita semua akan masuk dalam kubur nanti hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang akan follow kita 3. Yang akan pergi yang pertama, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahli keluarga kita akan datang. Harta benda kita akan sampai. Kereta kita, motor kita, rumah tak datang lah. Yang mana datang menghadap kita ni, harta-harta benda semua datang belaka. Suami kita datang, anak-anak kita datang, cucu cicit, menanti kita datang. Wa yarji'u usnani wa yabqa wahidun. 2 akan pulang menghadap Allah, balik. 2 akan balik kembali ke rumah. Akan kekal 1 saja, iaitu yang akan kekal dengan kita, amalan kita tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Duduklah kita seorang diri dekat sini,
dalam keadaan yang kalau kita dalam keadaan gembira, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebaliknya, sangatlah merana kita bila mana kita berhadapan dalam saat-saat kubur dengan fitnah yang mana digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang kita boleh baca setiap kali selepas baca tahiyat akhir. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian bila mana kita berada di alam barzah, kita ketahuilah bahawa kita duduk sorang-sorang saya kata tadi. Kita nak balik ke dunia tak boleh dah. Kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk balikkan kami ke dunia, tak boleh, tuan-tuan sekalian. Saya waktu mak saya meninggal, saya harap sangatlah kalau mak aku bermimpi bertemu dengan mak akan cakap, Umi akan cakap, Bakri, Umi hidup lagi, tolong gali balik kubur Umi, keluarkan Umi daripada kubur. Saya berharap macam tu. Hakikatnya tak boleh dah, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila mana kita mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah kita berhadapan dengan suasana yang disebut sebagai kiamat kecil ke atas setiap seorang untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Siapa dia Sayyidina Uthman? Seorang sahabat Nabi, menantu Rasulullah, dua anak Rasulullah menjadi isteri kepada Sayyidina Uthman bin Affan. 10 sahabat dijamin syurga. Khalifah yang ketiga selepas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia khatamkan Quran sekali sehari dalam solat witir dia setiap malam. Apa lagi kelebihan? Malaikat malu kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala wa arda. Satu ketika bila mana dia sampai dekat dengan kubur Baqi' Aghraqad, dia menangis dengan tangisan sangat kuat sehingga basah janggut dia. Maka ditanyakan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan, wahai Amirul Mukminin, disebutkan neraka dan syurga kepada kamu tapi kamu tak teriak, kamu tak menangis. Tapi mana tentang kubur kamu menangis. Maka jawab Sayyidina Uthman bin Affan, saya sebut dah tadi manakib dia, 6 manakib dia, banyak lagi. Profil diri dia itu orang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, innal qabr, sesungguhnya kubur awwalu manazilil akhirah, awal-awal tempat untuk kita bertemu dengan akhirat nanti. Tempat kita akan duduk namanya kubur. Kalau kita selamat dalam kubur ini, kata dia, selepasnya akan lebih aisar minhu, lebih mudah daripada kubur ini. Tetapi kalau kita tak selamat dalam alam kubur ni, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, maka selepas itu akan lebih susah lagi buat kita. Maka apa yang kita nak pada malam ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kata Tuan Iman tadi, tamrin ni untuk membiasakan diri. Mungkin inilah kali pertama dibuat di peringkat ini. Mungkin tempat lain pun sama juga, insya-Allah. Tapi apa yang kita nak, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah. Lalu tiap-tiap hari dekat kubur ni, tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Bagi salam. Dan kita ketahui bahawa bila mana kita mati, kita akan duduk dekat sini juga. Yang kedua, kita mengharapkan, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat kubur ini, kita akan insaf di atas dosa-dosa yang pernah kita buat. Dosa yang kita buat ni banyak sangat, tuan-tuan. Yang mana ada orang tahu, yang mana orang tak tahu. Yang orang tak tahu lebih banyak daripada apa yang orang tahu. Dosa yang kita buat ni, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingat kepada kematian, seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, wahai anak-anak yang datang pada malam ni, wahai para suami yang datang pada malam ni, wahai para ibu yang datang pada malam ini, ketahuilah bila mana keluarga kita meninggal dunia, ambillah peluang yang terakhir itu, terutama waktu mereka sedang dalam nazak, nak mati ataupun tengah sakaratul maut itu, ambil kesempatan untuk kita mengajar mereka kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar kita yang bersemangat baca Yasin, kurangkan bersembang dekat-dekat orang nak mati, kurangkan bersembang, tuan-tuan sekalian. Dan bila mana ada kematian, hadirin mati Allah, biar kita yang ke depan, jangan duduk ke belakang, duduk ke depan, uruskan jenazah, solatkan jenazahnya. Banyaknya kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang solatkan jenazah, dapat 1 qirat pahala sebesar bukit Uhud. Bila orang bawa pergi tanah perkuburan, kita bersemangat ikut sama, dapat lagi 1 qirat, 2 qirat kita dapat.
Satu qiraat sebab salat jenazah. Satu qiraat lagi sebab kita follow jenazah sampai ke kubur dan selesai. Kita dapat 2 bukit Uhud pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang tidak nak ambil kesempatan ini dengan anggapan pahalanya banyak sangat dan sebagainya. Saya berpengalaman pergi umrah macam tuan-tuan juga pergi umrah. Pergi umrah nak masuk Baqi', dia ada 2 waktu saja. Lepas subuh dan lepas asar. Yang saya ingatlah. Sebab lama dah tak pergi ni. Tapi kalau kita nak pergi tiap-tiap waktu, kena follow jenazah tiap-tiap hari orang mati. Sebab kat sana tiap-tiap hari ada orang mati. Tak paling kurang seorang. Tak ada separuh orang. Seorang paling kurang mati. Bila seorang mati, dia sebut orang ni telah meninggal, lepas kita sembahyang, cepat-cepat kita pergi belah kiri tu, follow jenazah. Kita akan dapat masuk 5 kali sehari Baqi' Al-Gharqad. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita 5 qiraat campur salat jenazah, 10 qiraat sehari di kota Madinah dan juga di kubur Ma'alla di Makkah Al-Mukarramah kalau kita buat macam tu. Rebut peluang. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang terakhir sekali, saya tak panjang dah kalam saya. Tak erti nak cakap apa dah tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, sebab saya tak nampak sangat tuan-tuan. Tuan-tuan je nampak saya. Jadi tak aci lah dah. Jadi saya sebut tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, terakhir sekali, khususnya kepada anak-anak sekalian yang datang pada malam ini, jadilah anak yang soleh. Sebab Nabi sebut 3 saja yang akan menyelamatkan kita dengan pahala berterus-terusan. Salah satunya anak yang soleh yang mendoakan mak bapak dia. Doa yang terbaik seorang anak yang soleh ini, Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab antara Allah dengan dia, dengan doa tersebut. Doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu balik ke Kuantan, ziarah mak ayah saya yang telah meninggal dunia. Maka ada orang kata, boleh tak kita berdialog dengan mereka? Jawapannya, tak ada masalah, silakan dialog, cuma jangan buat live. Orang kita ni suka buat live, pelik-pelik pun buat live. Nah, semua nak live. Duduklah dengan mak kita. Saya kalau pergi ke kubur Umi saya kata Assalamualaikum Umi, keri datang, saya bagi diri saya keri, bukan piu lah, keri. Piu dia tak kenal lah, siapa pula piu lah. Bagi, apa khabar Umi? Keri dapat anak dah seorang lagi, nombor 6 anak, saya kata contoh. Sebut pada Umi. Walaupun dia tahu, dan dia tahu cuma tak boleh balas. Kalau dia balas, maknanya kita bersama dengan mak kita sekarang dalam kubur tu juga. Tak boleh balas. Pergi dekat abah pula, salam sama, Assalamualaikum abah. Tak, sebut berdialog dengan mereka. Cuma tak sah kuat-kuat, takut orang lain dengar dan dia kata gila dah piu tu. Cakap dengan mak dia, cakap dengan ayah dia. Tapi jawapannya tak ada masalah. Boleh kita berkata-kata dengan mereka dan bercakap. Sebutlah kisah. Sebab apa tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, ahli kubur ini memang mereka tahu perihal kita yang masih hidup ni. Yang kita nak buat program malam ni pun mereka terbincang dah awal dah. Ada program malam ni, meriah kita kubur malam Jumaat ni. Ramai orang datang ziarah, ramai orang datang nak tengok ceramah dan sebagainya. Kita dapat manfaat yang bersama. Hasil daripada siapa? Daripada rakan-rakan yang mati selepas dia, dan mereka berbincang ataupun bermesyuarat ataupun bertemu tentang apa yang berlaku ke atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Maka akhir sekali Allah Subhanahu wa taala, moga Allah menjadikan kita semua bukan sekadar penduduk di Sungai Rapat ni saja, tapi seluruh masyarakat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sebanyak-banyaknya insya-Allah. Jangan balik malam ni dengar je tazkirah, majang pun tak. Tutup aurat pun jarang-jarang. Buat maksiat kepada Allah lagi rancak, itu memang tak ada masalah besar tu. Mana kita dapat sedikit manfaat pada malam ni insya-Allah. Saya tak reti nak buat tuan-tuan menangis, tak reti. Saya tak reti nak buat tuan-tuan gelak kuat sangat pun tak reti. Saya hanya boleh bercakap apa yang saya mampu cakap dengan tuan-tuan. Yang boleh saya nyatakan kepada tuan-tuan, apa yang penting saya dapat ibrah yang besar pada malam ni. Yang mana ibrahnya, ramai orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang cinta kepada kematian tersebut, iaitu cinta tersebut untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, dan ramai orang yang suka kepada perkara-perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf tuan-tuan mati Allah, dan kita tutup majlis kita dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah.
Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu ayah kami, Ya Allah. Sayangilah mereka sama seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami waktu kami masih kecil, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ibu dan ayah kami telah pergi menghadap-Mu, Ya Allah, lapangkanlah kubur mereka, Ya Allah. Luaskan kubur ibu dan ayah kami, Ya Allah. Jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Yang Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami lubang daripada lubang-lubang neraka-Mu, Ya Allah. Sedangkan kami hidup senang lenang di atas muka dunia-Mu ini, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa anak-anak zuriat keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami, zuriat kami, anak-anak zuriat yang saleh-salehah, yang mampu menghadiahkan doa mereka setiap hari untuk kami, Ya Allah. Yang mampu menguruskan jenazah kami suatu masa nanti, Ya Allah. Yang mampu menjadi benteng kepada agama-Mu ini, Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, akrimna. Wa ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalika, ya ni'mal mujib. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, banyak input yang kita terima pada malam ini daripada Al-Fadhil Ustaz P.U. Said kita. Mudah-mudahan InsyaAllah untuk diri saya dan sidang jemaah sekalian, kita ambillah kesempatan daripada saki baki usia yang Allah izinkan untuk kita hidup di atas muka bumi ini, untuk kita membuat segala persiapan yang perlu sebelum kita ke alam akhirat. Kita akan ditransitkan di alam kubur, dan kehidupan di alam kubur telah kita dijelaskan oleh mereka-mereka yang berilmu, menjelaskan pada kita bagaimana keadaan dalam kubur jika datangnya bersama dengan amalan, dan sebaliknya jika datang dengan kubur. Jadi mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi akan menjadi satu pembecintik semangat untuk diri kita sama-sama buat persediaan. Pertama-tama persediaan untuk kita kekal di alam kubur semasa menunggu hari kiamat. Jadi bekalan yang secukup-cukupnya kita perlukan, kerana selepas kita disemadikan tidak ada apa lagi yang boleh kita lakukan sebagaimana disampaikan tadi. Jadi kita tidak pasti yang kita tinggalkan boleh membantu kita dalam kubur, tetapi apa yang perlu kita buat selagi hayat di kandung badan, carilah sebanyak-banyak bekalan untuk kita bawa di alam kubur kita nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita pada malam ini, dan terima kasih jazakallahu khair untuk P.U. Said. Dan sekali lagi saya iklankan kalender tadi kepada siapa yang nak infak untuk satu kalender RM5. Jangan kira pada kalender, kira pada apa yang kita nak infakkan. Itu juga salah satu daripada bekalan kita untuk stay calm dalam kubur nanti, insya-Allah. Jadi kita infak apa yang kita boleh, kita buat amalan apa yang kita boleh, insya-Allah. Untuk diri saya pertama-tamanya dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih kita pada Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan kita akan dapat jemput lagi Ustaz bersama kita pada program-program yang insya-Allah akan kita aturkan. Kalau boleh yang macam ni lah, yang pelik-pelik sikit macam ni kan. Tapi ilmu yang kita perlukan, bukan keadaan. Cuma keadaan itu untuk kita dapatkan sedikit kesedaran. Bila kita pandang batu nisan, kubur semua tu kan, kita akan ingat apa yang kita perlu sediakan sebelum kita juga menjadi penghuni di kawasan yang masih lapang ni. Jadi jangan ada yang berlengah lagi. InsyaAllah kita ada kekuatan yang Allah izinkan untuk terus istiqamah, kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah hamba yang sentiasa patuh dan taat pada apa yang diperintahkan, dan jadi dan sentiasa berusaha bersungguh meninggalkan setiap apa yang dilarang. Jadi sekali lagi sidang hari ini sebelum kita bersurai, ada pertamanya kalender, dan keduanya ada sedikit rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pada malam ni. Jadi kita sama-sama ambillah mana yang berkesempatan.
Saya bagi pihak Masjid Jami Kampung Lois Karapan mohon setinggi-tinggi kemaafan jika ada kekurangan pada malam ini, kerana ini yang pertama dan insya-Allah kita akan buat peningkatan. Ada yang berdiri tadi kan, tapi yang duduk tu, yang tak harap diri tu duduk tu, ada satu kelebihan sebab dia dapat terus duduk di atas tanah kubur. Jadi sebelum dia jadi penghuni, dia duduk dulu, duduk atas tanah kubur. Yang ada kerusi ni tak kuasa lah, nak duduk tak pergi duduk atas kubur, insya-Allah. Jadi tak ada apa lagi, dan saya mengakhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekalian yang hadir dan terutamanya pada Al-Fadhil Ustaz. Masih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masih datang.